Sekarang ni waktu masuk awal pukul 1 dah Zuhur. 4 berapa minit je dah asar kan? Okay, jemput Datuk. Hmm. Hmm. Ni lah duduk depan. Aduh. Betul Datuk datang ke sini. Betul dia tak datang ke sini. Okey. Allah masya Allah. Okay. Boleh mula? Boleh ya? Suara dah ada belum? Boleh Ustazah. Boleh ya? Ya, Okey. boleh. Masuk tak suara Ustazah? Masuk. Ya. Saya dah rekat. Okey. Bila kita mula ya, sebab kita nak kena berhenti awal kan. Nanti kan pukul 4 tu kalau Ustazah duk cakap juga lagi, tolong gitulah. Tolong gitulah ya. Bukan boleh kira kadang-kadang kan dia jadi dia terlajak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa. Bulan lepas hujan. Ni pun nampak macam nak hujan juga ya. Ya. Tapi tak apa, tak ada hujan pun tak apa, alhamdulillah. Tapi hujan panas kan. Ustazah, ini suara baru keluar. Duk makan nasi tadi ni suara tak keluar. Pasal tu kita buat macam ni. Saya suara satu tumbler tu kan. Boleh tahan. Pasal tiba-tiba tak keluar suara. Panas kan. Sebab mula-mula tu tanah-tanah semua Dr. Khadijah minum jus orange yang betul-betul sejuk duduk dalam peti ais tu agaknya. Kan dia terkejut agaknya. Terus ini alhamdulillah. Kita mula dengan doa lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zakkirna ma nusina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita jumpa . Kita sambung kelas kita baca hadis ya. Amalan-amalan ringan pembuka pintu syurga. Amalan-amalan ringan ni amalan yang mudah-mudah yang memang pun kita dah buat dah. Kira alhamdulillah banyak daripadanya ni kita dah buat. Cuma bila kita baca hadis ni kita bertambah yakin bahawa apa yang kita buat itu betul. Dan kita pun tahu bukan ikut-ikut. Ya. Amalan kita buat ni seelok-eloknya kita tahu benda tu. Kita tahu hukum hakam dia. Itu betul. Sama ada kita belajar ke, kita baca ke, maknanya kita tahu. Bukan kita ikut-ikut. Kita ikut-ikut ni dulu-dulu saja. Kan? Tapi kebetulan amalan orang-orang dulu-dulu pun bertepatan. Ya, bertepatan dengan hadis yang ada. Sebab itu apa-apa amalan yang kita baru jumpa, janganlah kita tolak cepat-cepat sangat. Ya? Sebab orang dulu-dulu dah amal. Dah amal. Dan mereka pun dah jumpa dalil-dalil. Kan? Bukti-bukti, hukum-hukum. Kita ni orang kemudian. Ya, tak salahlah kalau kita ikut
Ya. Macam orang duk kata dulu, amalan apa lepas kematian tu, kalau buat kenduri, buat apa semua tu, apa ni, bid'ah kan. Tapi bila dengar ceramah ustaz apa, yang Kedah tu, yang sedap sangat tu, yang selalu banyak ajar kita doa-doa tu, ustaz apa, bukan seorang muda-muda sikit, yang muda sikit, yang selalu duduk berbalah dengan geng-geng Wahabi tu, apa nama ustaz tu ya, bukan ustaz apa, opinion kat orang Kedah, selalu banyak dia punya ni dalam YouTube. Dia pun bawa dalil bahawa benda tu dah jadi amalan lama dah. Amalan lama. Jadi maknanya nak buat lah. Kalau tak nak buat, jangan kita kata benda tu bid'ah. Sebab orang dulu-dulu dia tahu kan, dia pun baca kan. Kita kemudian lah kita baru nak baca kan. Ya? Baik, kita pergi kepada amalan yang ke-13. Ini amalan hadis yang saya kata hari itulah, beberapa buah hadis yang kita baca ni bermula daripada hadis yang keberapa. Dia berkaitan dengan jual beli banyak. Ya, berkaitan dengan jual beli untuk orang yang berniaga lah. Ya. Kita ni pengguna. Walau macam mana pun pengguna pun ada kewajipan juga, ada keharusan yang patut kita amalkan. Ya. Kalau orang berniaga tu pihak dia, tapi pengguna pihak kita. Ya. Sebab kedua-duanya akan ditanya, akan diberi penghakiman, akan diberi balasan. Ya. Baik, kita tengok hadis dia ya. Memberikan kemudahan dalam berjual beli. Kan? Hadis 13 ya. Adkhalallahul jannata rajulan. Ya, Rasulullah bersabda, Allah telah memasukkan ke dalam syurga seorang lelaki. Allah telah memasukkan seorang lelaki dalam syurga. Adkhala tu maknanya adkhalallah, memasukkan. Allah memasukkan al-jannata, ke dalam syurga, rajulan, seorang lelaki. Bila disebut lelaki, termasuklah juga kita perempuan. Ya. Kana sahlan ba'i'an wa mushtariyan. Ya, seorang lelaki yang memberi, kana sahlan, memberi kemudahan. Sahlan. Ya, memberi kemudahan, ba'i'an, sebagai penjual dan juga pembeli. Ba'i'an, penjual. Mushtariyan, pembeli. Ya. Jadi Allah masukkan syurga ya, masuk dia ke syurga. Memberi kemudahan dalam berjual beli jelas lebih ringan dari bersedekah susu kerana tidak perlu mengeluarkan dana atau tenaga yang besar. Ayat ni dia memang copy paste je lah. Copy paste lah ya. Kendati pun ringan, amalan ini dapat menghantar pelakunya ke dalam syurga. Ringan je, memberi kemudahan dalam hal berjual beli kan, tapi boleh masuk syurga ya. Selain balasan syurga, seorang yang bersikap mudah dalam berjual beli akan mendapatkan berbagai-bagai keutamaan, kelebihan. Keutamaan di sini kelebihan seperti yang diperolehi seorang yang memberikan kemudahan dalam menagih dan membayar hutang. Sebab kita baca hal itu kan masalah menagih dan membayar hutang kan. Masalah orang yang berhutang dan orang memberi hutang. Tapi hari ini kita baca masalah orang yang menjual dan membeli ya. Pertama, apa-apa pun mendapat limpahan rahmat berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mendapat limpahan rahmat daripada Allah berkat doa Rasul. Maknanya betapa orang yang maknanya baik penjual, baik pembeli, maknanya bila dia dah elok kelakuan itu, Nabi berdoa kepada dia. Ya, apa doa dia? Doa Nabi, rahimallahu rajulan samhan. Semoga rahimallah, semoga Allah melimpahkan rahmat kepada seseorang lelaki samhan, yang memberi kemudahan. Semoga ni doa Nabi lah ni. Ya, doa Nabi, semoga Allah memberi rahmat, melimpahkan rahmat kepada seorang lelaki yang memberi kemudahan. Samhan. Kalau ada anak bagi nama Samiha. Ada orang nama Samiha kan? Samhan, ada yang apapun dengan dia tu mudah belaka. Mudah belaka dengan dia.
mudah kira bercara, mudah semuanya. Samhan. Iza ishtara, ketika menjual, iza ba'a samhan, bila berjual mudah. Iza ishtara samhan, bila membeli pun mudah. Iza qatada, begitu juga mudah apabila menagih hutang. Jadi maknanya mudah berlaku kepada, maknanya orang yang menjual, membeli dan menagih hutang. Menagih hutang. Dia tak sebut memberi hutang di sini. Menagih hutang. Tu mendapat limpahan rahmat berkat doa. Doa Nabi. Jadi maknanya Nabi dah berdoa. Sekarang Nabi dah tak ada dah, tapi Nabi dah berdoa. Maknanya orang yang mudah dalam menjual, mudah dalam membeli, ya, dan mudah dalam menagih hutang. Iza qtada ni apabila dia menagih hutang. Kedua, mendapat ampunan Allah. Itulah, kita apa-apa pun kita buat, kita nak ampunan Allah. Dan keampunan Allah. Ya? Jangan harap, boleh juga nak harap yang lain-lain. Harap terima kasih dia atau sebagainya. First kali kita harapkan keampunan Allah. Ya? Juga berkat doa Rasul. Ya, mendapat keampunan Allah, juga berkat doa Rasul. Ghafarallahu li rajulin. Allah telah mengampun seorang lelaki. Kana qablakum kana sahlan. Ya, seorang lelaki sebelum kamu, kerana dia memberikan kemudahan. Iza ba'a, apabila menjual, sahlan. Iza ishtara sahlan, bila membeli pun sama. Iza qatada sahlan pun sama. Jadi maknanya lebih kuranglah dengan hadis di atas tadi kan? Samalah. Ketiga, meraih cinta kasih dari Allah. Ya. Jadi maknanya kita dapat berkat doa, kita dapat ampunan Allah dan kita dapat cinta kasih dari Allah. Innallaha yuhibbu samhal bai'i. Sungguhnya Allah mencintai kemudahan dalam berjual beli. Samhal syira'i, kemudahan dalam membeli. Samhal qada'i, kemudahan dalam membayar hutang. Nanti ini semua dia nak ceritakan tentang keistimewaan orang yang berurusan yang mudah-mudah macam ini. Ya, nanti kita jumpa huraian dia. Yang keempat, menjadi mukmin yang paling baik, paling utama. Menjadi orang baiklah kita kata. Kita menjadi mukmin yang paling utama. Sabda Nabi, afdalul mukminin, ya, mukmin yang paling afdal, paling utama. Ya, afdalul mukminin rajulun samhul bai', adalah seorang lelaki yang memberi kemudahan dalam menjual. Samhu syira', memberi, memudah ketika membeli. Ya, samhul qada', mudah membayar hutang, mudah bayar hutang. Ya, mudah bayar hutang. Samhul iqtida', dan mudah dalam menagih hutang. Jadi semua orang-orang yang terlibat dalam hal urusan beli ni maknanya menjadi mukmin yang baik jika mana mereka melaksanakan proses pembelian urusan bisnes itu dengan baik, mudah, dengan mudah. Ya, tak payah nak bertegang leher. Ya. Jadi itu 4 keistimewaan. Kelima, mendapatkan perlakuan yang menyenangkan dari orang lain. Mendapat perlakuan yang menyenangkan. Ya, kita dapat maknanya tindak balas yang menyenangkan dari orang lain sebagai balasan atas sikap memudahkan yang ditunjukkan. Betul kan? Jadi bila kita mudah, kita mendapat maknanya perlakuan yang senang lah. Ya, senang. Kita jadi tak orang kata tak galat tak galat. Ya, tak rasa nak marah sebagainya. Relax je lah. Ya? Yang kelima, mendapat perlakuan yang menyenangkan. Sebab itu maka Nabi berpesan, yusmah laka, berilah kemudahan. Berilah kemudahan. Yusmah laka, nescaya kamu juga akan diberi kemudahan. Jadi
hadis ini lebih umumlah, dalam apa-apa perkara pun kita banyak ismah. Ismahli. Dan kita pun selalu minta kan berjalan. Nak masuk dalam majlis kan kita minta jalan. Ismahli maknanya buka jalan kan. Jadi bila kita dibukakan jalan, kita lalu, dia pun senang. Kalau kita tak senang juga sekat jalan orang nak lalu kan. Ismah, yusmahlah. Ismah, ya. Berilah kemudahan. Niscaya kamu akan diberi kemudahan. Ismah, yusmahli. Yusmah laka. Yusmah. Ismah tu berilah mudah. Perbuatan suruhan, command. Amar. Perbuatan amar. Ismah tu maknanya berilah mudah kemudahan. Yusmah maknanya kamu akan mendapat kemudahan. Kamu juga akan mendapat kemudahan. Akan diberi kemudahan. Yusmah. Macam saya kata tadilah. Saya kata, ismah ni. Beri kemudahan. Saya nak lalu. Kan? Saya nak lalu. Yusmah lah. Jadi awak pun dapat kemudahan juga. Kalau tidak kan saya duduk tunggu dekat sini. Awak nak duduk bersila pun tak boleh. Kan? Kan? Jadi maknanya sama-samalah. Ya? Ismah tu kita belajar bahasa Arab sebut fi'il amar. Baik. Sedangkan yang berkait kemudahan dalam jual beli ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ya, yang berkait di sini yang bermaksud. Yang bermaksud dengan kemudahan dalam berjual beli ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam masalah jual belinya. Pertama, tidak menawarkan harga terlalu tinggi. Jadi, penjual lah. Tidak menawarkan harga terlalu tinggi dan tidak menolak keuntungan yang kecil. Meskipun sebenarnya ia boleh mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Faham kan? Maknanya ambil untung setakat yang patut sajalah. Kan? Jangan kita ambil peluang. Kan? Ini penjual. Kepada penjual tidak menawarkan harga yang terlalu tinggi. Baik. Nabi berkata, alaika bi awwalis saum, hendaklah kamu memberikan penjualan pada penawaran yang pertama. Fa innar ribaha ma'as samahi, kerana sesungguhnya keuntungan itu mengiringi sifat memudahkan. Jadi maknanya Nabi kata hendaklah kamu memberikan penjualan pada penawaran pertama. Maksudnya kita dah berkira-kira lah tentang untung yang kita boleh dapat daripada barang yang kita jual tu. Kalau kita kira-kira dah boleh dapatlah 30%. Kalau boleh kita ikutlah 30% kan untung. Sikit sangatlah. Naiklah sekarang ni 50% lah. Jadi tak patutlah. Ya. Jadi seelok-eloknya ya. Baik. Fa innar ribaha ma'as samahi, kerana sesungguhnya keuntungan itu mengiringi sifat memudahkan. Jadi keuntungan yang didapat itu sebenarnya datang daripada sifat yang dia mudah. Kalau dia letak 50%, mungkin orang tu gitu je. Kan? Jadi menjadi payah. Tapi oleh sebab dia dah letak, dia dah kira-kira bahawa untungnya dah cukup. Dah cukup. Jadi dia tidak ada sifat tamak. Itu penjual ya. Baik, yang kedua, pembeli pula. Pembeli pula tidak menawar terlalu rendah. Tidak menawar terlalu rendah dari harga yang telah ditetapkan penjual. Tapi kita saya dulu kan satu kan kita dulu kat Paling Street kan, orang kata kan kalau nak tawar tu kena tawar lebih daripada separuh kan. Kan? Tapi sebab kita berjual beli dengan orang bukan Islam kan, mungkin itulah juga kan. Jadi kena tahulah. Dan tidak pula ngotot ni bertegang leher. Tidak bertegang leher dengan penawaran itu sehingga membuat penjual merasa tersempit dada.
Nak payah benar lah nak bagi tahu murah sangat. Saya pun sikit saja kan. Jadi dia jadi serba salah. Kan? Ya? Jadi itulah cerita dia. Yalah. Ya. Orang lelaki dia sekali tanya dia tawar sekali. Tak nak bagi. Bagi je. Kalau nak ambil lah. Aku tidak pun tidak. Kita orang perempuan ni rang sampai habis hujung kita 11 kali balik yang pertama. Itu passion dia lah. Itulah payah orang nak ikut kita tu pasal tu ya. Entah pasal apa. Pasal apa tak tahu. Tapi dulu aku lah ni tak makan semua harga tetap kan. Ya. Ya, 5% je. Kira. Jangan. Tak puas hati. Kemudian bila dah beli kan, pergi ke depan sikit murah lah. Bukannya murah banyak mana pun RM1 je. Murah daripada yang kita beli tu kan. Nyesal lah. Nyesal lah pergi kat situ. Alah, dia murah RM1 je. Pun hati tak baik juga tu ya. Tapi nak buat apa dah. Tapi bila beli sekarang ni online tak apa-apa lagi dah. Terima je lah. Kadang sekali-sekala tertipu juga. Buat macam mana? Ya? Qala Abu Amir Bani Anmar menuturkan, aku mendatangi Rasulullah SAW di Bukit Marwah ketika beliau sedang umrah. Seraya bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang pelaku bisnes. Jika ingin membeli sesuatu, aku menawar jauh lebih rendah daripada harga yang aku inginkan. Lalu aku menambahkan penawaran. Kemudian menambahkannya lagi sehingga sampai pada harga yang kuinginkan. Namun jika menjual, aku menetapkan harga yang lebih tinggi dari yang kuinginkan. Kemudian aku turunkan hingga sampai pada harga yang kuinginkan. Rasulullah pun bersabda, la taf'ali, jangan buat macam itulah. Nabi kata bila nak beli, awak nak murah-murah, semurah-murahnya. Bila jual, tak cukup dengan untung tu, naikkan lagi. Nabi kata la taf'ali, la taf'al. La taf'al ni mana jangan buat. Tapi bila ada ya di situ, maknanya orang perempuan. Kepada orang perempuan tu dah kepada perempuan tu Nabi kata. Jangan buat macam tu ya. Ya Qailatun. Nama perempuan tu Qailah. Jangan buat macam tu ya Qailah. Iza aradti an tabta'i syai'an, jika kamu ingin membeli sesuatu, fastami bihil ladzi turidin, maka tawarlah dengan harga yang kamu inginkan. Anak, mula dah tawar dah, bagilah kata RM3. Oh tak puas hati, nak RM2 pula. Lagi bawah. Kan, kena ikut cerita di sini kan. U'titi au muni'ti, baik dikasihkan kepadamu ataupun tidak dikasihkan. Dikasihkan ni sama ada diberi ataupun tak diberi, ya. Baik dikasihkan kepadamu. Baik dikasihkan bukan kasih, dikasih Islam. Diberi, baik diberi ataupun tidak diberi. Kasih. Baik dibagi ataupun tak dibagi. Nabi kata, wa iza aradti an tabi'i syai'an, jika kamu ingin menjual sesuatu, fastami bihi, maka tawarlah dengan harga yang kamu inginkan. Allazi turidina aqaiti, sama ada diberi ataupun manakti, tidak diberi. Jadi Nabi kata, iyalah berpatut-patutlah kan tawar tu. Sebab dia cerita di sini kan, dia bila nak beli, nak murah. Bila dia nak jual, dia nak jual mahal pula. Nabi kata tak boleh lah. Ya? Jadi itu pembeli. Yang ketiga, memperlakukan dengan baik pembeli ataupun penjual yang awam. Ini cerita dia. Ya, memperlakukan dengan baik atau penjual yang awam. Penjual biasalah. Ya. Ziyad bin Husain menuturkan bahawa ayahnya Husain bin Qais, seorang Arab Badui. Dia ni Arab Badui. Husain bin
Qais ni membawa bahan makanan ke Madinah lalu bertemu dengan Rasulullah SAW. Beliau Nabi SAW bertanya. Di situ Nabi. Nabi bertanya, "Maza tahmilu ya Arabi?" Apa yang kamu bawa tu wahai Arabi? Hai Badawi lah, Arab tu. Apa yang kamu bawa tu wahai Arabi? Ya. Qala qamhan. Arabi tu jawab, gandum. Qamhun tu gandum. Ma aratta bihi. Apa yang kamu nak buat dengan gandum tu? Nabi tanya. Kan, kamu bawa apa tu? Oh, saya bawa gandum. Kamu nak buat apa dengan gandum tu? Nabi tanya dia. Qala. Arabi tu jawab, aradtu bai'ahu. Aku nak jual. Aku nak jual. Famasaha ra'si. Lalu Nabi mengusap kepalaku. Nabi mengusap kepala Arab tu. Ya. Kepala tu tambah di situ. Kepalaku. Ayat tu. Lalu Nabi mengusap kepalaku. Tambah ayat. Hadis dalam makna tu. Aku ingin menjual. Baris bawah sekali. Lalu beliau mengusap kepalaku. Masuk dalam kurungan Arabi itulah. Seraya bersabda. Nabi bersabda kepada orang ramai. Nabi bersabda kepada orang ramai. Ya. Qala, ya. Wa qala, di situ Nabi bersabda kepada orang ramai, ahsinu mubaya'atal a'rabi. Lakukanlah jual beli dengan baik dengan orang Arab Badawi ni. Nabi pesan. Buatlah jual beli dengan dia dengan baik. Sebab dia datang di sini ini macam dia orang tadi datang pada dusun lah, daripada kampung ke pekan kan. Jadi Nabi berpesan. Jadi di situ kita faham dah maknanya urusan jual beli ni hendaklah berlaku dengan baik ya. Yang keempat. Ini kedua-dua sekali, pembeli dan penjual. Memberikan hak khiyar. Khiyar ni hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli kepada mitra bisnes. Mitra bisnes ni maknanya rakan bisnes. Khiyar ni maknanya kita bagi macam kita bagi pilihan. Nak beli atau tidak. Bawa balik dulu dalam masa 3 hari. Kalau tak berkenan, hantar balik. Selalu kita kan kalau kita beli barang, resit jangan hilang. Kan? Kalau hari ni kita katakan, kalau awak tak nak benda ni, awak boleh bawa, boleh hantar semula tapi resit jangan hilang. Kan? Sebab tu kita beli barang-barang jangan buang resit. Simpan dulu 3-4 hari. Ya? Itu dipanggil khiyar. Jadi khiyar ni maknanya pilihan sama ada nak terus beli ke ataupun tak jadi beli. Itu maksudnya khiyar ya. Iaitu hak untuk meneruskan ataupun membatalkan jual beli. Ya, istilah khiyar. Kalau orang sebut khiyar tu makna itulah. Hak kepada pembeli sama ada nak meneruskan pembelian ataupun nak membatalkan pembelian itu. Rasulullah bersabda, al-bay'ani bil khiyar. Al-bay'ani, dua orang yang melakukan transaksi jual beli. Jadi pembeli dan penjual lah. Ya? Al-bay'ani. Dua orang yang melakukan transaksi jual beli bil khiyar. Memiliki hak khiyar. Malam yatafarraqa, selama kedua-duanya belum berpisah. Maknanya janji dululah. Nak beli dah? Okey. Bawa balik. Kalau awak tak berkenan, dalam masa 2 hari, hantar balik. Itu maknanya perjanjian. Dia kedua belah pihak. Ya? Burika lahuma fi bai'ihima. Fi bai'ihima. Ya? Tak habis lagi. Al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa, selagi mana mereka tidak berpisah. Fa in sadaqa wa bayyina, jika kedua-duanya jujur, ikhlas. Fa in sadaqa wa bayyana, ya, kedua-duanya jelas dan jujur dan menjelaskan aib barang perniagaannya. Jadi maknanya
kedua belah pihak tu maknanya ikhlas dan maknanya kekurangan-kekurangan yang ada pada barang, kebaikan-kebaikan yang ada pada barang, elok sebagainya, maknanya jelas. Barang ni elok. Tak kata boleh pakai. Jamin 1 tahun. Nak? Ataupun pembeli kata, tak elok lah ni. Nak? Dia punya skru tak kuat. Nak? Skru kecil sangat. Tak apalah, tak apa. Nak? Maknanya kejujuran ada di antara kedua belah pihak. Ya? Burika lahuma, maka keduanya akan mendapat berkat. Burika tu maknanya berkat, diberkati. Burika tu fi'il, kalau Arab tu panggil fi'il majhul, mabni majhul, burika. Kita sebut barakah. Allahu yubarik. Allah akan memberkati kamu. Yang ini burika lahuma fi bai'ihima. Ya, kedua-duanya akan mendapat limpahan berkat. Wa in kataman wa kazaban, jika kedua-duanya menyembunyikan aib dan berdusta, dia tak bagi tahu keaiban-keaiban yang ada pada barang itu, muhiqat barakatan, maka dihapuskanlah berkat jual beli keduanya. Hilang berkat. Jadi maknanya, jadi apa dimaksudkan dengan berkat tu maknanya adalah kebaikan. Dan berkat tu adalah kebaikannya. Ya. Jadi maksud berkat di situ. Baik. Yang kelima, mengabulkan permintaan pembatalan jual beli ketika mitranya merasa menyesal telah melakukan transaksi jual beli. Jadi penjual lah. Jadi bila dia hantar balik, dia kena terimalah. Ya. Rasulullah bersabda, nampak ya ayat dia tu ya, mengabulkan permintaan pembatalan jual beli ketika mitranya, akan pembeli lah, mitra ya, pembeli lah, merasa menyesal telah melakukan transaksi jual beli. Rasulullah bersabda, man aqama nadiman bai'atan, barang siapa menerima pembatalan jual beli dari seorang yang menyesal, aqalahallahu asratahu yaumal qiyamah, Allah akan membangkitkannya dari ketergelinciran pada hari kiamat. Maknanya maknanya di hari kiamat biasalah dia untuk bangkit ni, maknanya dalam keadaan elok, normal, biasa. Ketergelinciran ni mungkin dibangkit dengan hoyong hayang, kan? Itu maksud dia. Ya. Jadi dia bangun di hari kiamat esok dalam keadaan yang baiklah, elok. Ya. Tapi kalau ada unsur-unsur penipuan dan sebagainya, itulah berlakulah ketergelinciran. Bahasa dia dulu. Ya. Yang keenam, tidak perlu bersumpah atau bahkan berdusta untuk melariskan jual beli. Ini penjualan. Tak perlu wallah wa tallah, kan? Punya nak yakinkan pembeli yang barang dia tu elok. Kan? Barang jualan dia tu elok. Tak perlu. Rasulullah bersabda, inna tujara humul fujjar. Sesungguhnya para pedagang adalah para penjahat. Biasanya pedagang ni memang paling nak ngaku je. Kan? Itu yang kata. Inna tujara. Tujar tu pedagang. Humul fujjar. Mereka itu jahat lah, kita kata. Fujar ni. Fujar. Kan? Fujar. Itulah kita ni bila baca sesuatu tu kena baca bagi betul-betul. Silap dah jadi macam lain makna dia, kan? Dah jadi makna. Qala, ada yang bertanya. Qala qila, ya? Ada yang bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, awalais qad ahallallahu al-bai'a, wahai Rasulullah, bukankah Allah telah menghalalkan jual beli? Kan? Dah Allah halalkan jual beli. Tak ada apa lah. Kan? Kalau dia nak kita kata macam dia nak naik harga tinggi ke, kan? Nak, yalah macam dia kata di sini, apa orang kata, nak buat perkara-perkara yang tak elok terhadap benda yang dia jual itu, kan? Mungkin dia kurangkan
uh, timbangan, kan? Sebab dah Allah halalkan jual beli. Qala bala, ya. Nabi kata, ya, betul. Allah halalkan jual beli. Walakinnahum yuhaddisuna fayakzibuna wa yakhlifuna wa yaksamuna. Benar, Allah halalkan jual beli. Tetapi mereka bercakap, walakinnahum yuhaddisuna, tapi mereka tu bercakap, dia kata di sini berbicara kan, bercakap, fayakzibuna, berdusta. Cakap bohong. Itu yang salah tu. Wayahlifuna, sumpah. Wayahlifuna, sumpah. Wayasamudan, dan sehinggalah mereka itu berdosa. Tak pasal-pasal buat dosa. Dosanya di situlah. Jual beli itu maknanya memang Allah haruskan, boleh. Tapi yang salahnya di mana? Sebab dia cakap bohong. Kan? Dia cakap bohong, kemudian bersumpah-sumpah pula tu. Itu yang menyebabkan dia tu menjadi fujat. Jadi jahat. Itu yang menyebabkan dia jadi fujat. Jadi jahat. Baik, yang ketujuh. Menjual barang dagangan apa adanya tanpa pernah berusaha untuk menutupi aibnya. Jadi apa ada ni maknanya dia jual barang tu macam itulah yang ada. Kalau rosaklah sikit. Tanpa menutupinya. Maknanya nak kata apa? Ya. Yang cantiklah kita atas. Kan? Ya. Buah-buah. Buah-buah. Makanan lah, khususnya makanan. Ya. Menjual barang dengan apa adanya. Apa adanya maknanya dalam keadaan yang begitu, sedia ada. Ya. Tanpa pernah berusaha untuk menutup aibnya. Abu Hurairah radhiyallahu menuturkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subratin. Marra ala subrati ta'amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia lalu. Macam kita kata lalu tengah tu nampak sekeranjang sekeranjang apa orang kata ni makanan. Macam kita kata buah lah senang. Nabi tengok sekeranjang. Fa adkhala yadahu fihi, Nabi suar tangan. Nabi suar tangan. Fa adkhala kan masuk. Jadi Nabi suar tangan. Nabi suar tangannya ke dalam keranjang. Fanalat asabi'ahu balalan. Nabi fanalat. Jadi Nabi rasa jarinya macam sejuk. Basah. Basah. Dan tangan dia tidak kan. Bila dia suar tangan dekat, dia rasa basah. Rasa sejuk. Faqala. Nabi tanya, ma haza ya sahibat ta'am? Apa ni? Apa ni? Maknanya orang yang jual buah tu lah. Pemilik makanan, apa ini? Qala, asabat sama'u ya Rasulullah. Dia beritahu, qala, penjual itu beritahu, asabathu as-sama', kena hujan. Kena hujan. Asabathu sama', dia kena hujan. Makanan tu kena hujan ya Rasulullah. Qala, Nabi pun tanya dekat dia, afala ja'altahu fawqa ta'am? Nabi pun tanya, mengapa kamu tak letak di bahagian atas? Letak atas. Kan? Tak atas. Kaya rawunan, supaya orang boleh tengok. Kan? Macam kita beli buah kan, dia letak buah kat bawah kan. Bila dia nak ambil kan, dia ambil pinggan, dia sauk bawah tu kan. Masuk sekali kan. Beli ialah buah dokong tu kan. Tak dokong ke apa-apa, jenis sauk tu kan. Mesti dia letak bawah kan, dia sauk sekali kan. Kaya rawunan, supaya orang semua boleh tengok. Man ghasya falaysa minni. Nabi kata, siapa yang menipu, barang siapa melakukan penipuan, maka ia bukan dari golonganku. Man ghasya falaysa minni. Siapa yang menipu ni bukan daripada golonganku. Nabi tak mengakulah. Ya.
Habis. Jual beli. Hmm. 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 Tak kira lah kan. Selalu macam tu. Kena ambil balik ya. Sebenarnya itu jadi macam orang kata tak betul. Sepatutnya kalau buah ni tak elok apa semua, saya hantar balik ya. Patutnya kita kata macam itulah. Kita ni dia patut beritahu harga ni murah sikit sebab buah ni tak elok sangat, buah semalam. Bila buah semalam kita pun kata okey lah, buah semalam murah sikit. Kita pun ambil buat balik. Okey lah. Maknanya kita dah tak perlu kepada siar lagi lah. Sebab kita dah setuju. Nah. Tapi kalau dah dia sauk begitu saja kan. Dia kata buah cantik, buah apa semua kan. Kita pun ambil, kalau tak elok saya hantar balik ya. Boleh? Dia pun serba salah. Kan? Kalau serba salah tu suka lain lah. Kan? Itu pun kalau kita sekarang ni masalahnya sebab kita malas kan. Terutama kan bila kita pergi makan tau. Kita makan dekat kedai. Kita agak dekat dia kira. Berapa dia sebut kita bayar je. Sebenarnya tak betul tau. Kita kena tanya dia tu harga setiap item yang kita makan tu berapa harga. Sebab selalunya itu yang berlaku penipuan. Jadi nak salahkan dia pun tak betul juga. Kita sikap pembeli pun sama. Kan? Tak tanya. Saya tengok satu lagi, maaf lah. Isi minyak. Petropam kan. Kalau kata dia kena pulang balik duit kecil dekat kita kan. Kalau kata dia kena pulang RM8. RM8. Kita ambil bulan poket je. Bila balik di rumah kita sedar-sedar RM6 je ya. Takkan kita nak pergi tuntut balik. Sepatutnya bila dia pulang RM8 dekat kita tu kita kena buka kira. Minyak tak kira lagi lah. Itu tak tahulah pula. Saya kurang ni. Tapi duit itulah memang itulah cara dia. Sebab dia nak ambil juga share dekat dia sikit kan. Sekarang kalau satu hari dia dapat RM5 pun cukup dah, banyak mana dah kan. Lepas duit okok dia. Itu cara dia. Saya tengok. Saya pun kadang-kadang saya tak pernah isi minyak. Kalau ada pun benda-benda lain. Saya buat kereta ni saya tak tahu, saya tahu bawa kan. Isi minyak kan, isi angin apa pun saya tak tahu. Apa pun saya tak tahu, saya tahu bawa je. Itu pun orang kena main letak depan saya. Kalau saya nak kena bawa keluar dari garaj ke apa semua, saya tak berani. Itulah contohnya. Memang selalunya bila beli barang itulah bila nak kena balik duit kecil tu kan, baiklah bilang. Mesti. Saya hari tu pergi makan sama juga. Kepala ikan ni selalu makan RM12 je. Bila bayar dekat dia, dia kata 20. Ustaz kata 20? Ya, 20. Ya. Tak kata apa mahal sangat. Kesian dekat orang susah-susah nak makan. Saya pun susah juga. Tak kata. Esoknya, pergi pula makan juga sebab bulan ni sedap. Pergi makan. Ustaz tanya dia, dia kata harga dia dah naik. Tapi RM15 tu pun pakai 20. Jadi sebab apa tahu dia letak harga 20, tuan kedai ni dah letak harga 15. Dia letak RM25 nanti dia tak. Dia tak. Jadi RM5 tu dah boleh dekat dia dah. Itu satu orang RM5, nanti satu orang lagi tak RM3, satu orang pula RM1, campur-campur satu dia dah dapat RM20. Walaupun gaji dia murah. Itu cerita dia. Yalah, itu cara dia, itu satu cara. Yang keduanya, bila dia kira tu kita bayar je berapa dia sebut. Kan dia kata okey RM52. Kita pun bagi duit RM60. Kan? Pulang balik tu kita cakap ada berapa ni. Rupanya dia bagi balik RM5, RM6, RM2 dapat kat dia dah. Kalau kita sebabkan saya 2-3 kali ustaz dia dia mesti kira. Bila kira tak cukup, jadi dia macam terkadak kan. Dia terkadak. Dia kata silap kira tadi dia pulang. Orang terkadak ilmu Ustazah. Ya.
Orang tu tak ada ilmu, dia tak belajar. Dia tak ingat akhirat. Dia itu salah satu keikhlasan dia tak ada Ra. Ha. Jadi kita kalau kita jangan biasa macam tu, sebab bila kita buat cara macam tu, jadi kita mengajar masyarakat supaya berkelakuan tak elok, kan? Sebab dia dah tahu dah, alah pengguna ni nak je dia kata, alah orang-orang sini memang macam tu, dia bukan ada kira apa dah duit dia, kan? Pakai ambil masuk dalam poket habis, kan? Hmm. 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 Baik. That's right. Tak apa. Sebab dia tahu orang Malaysia memang macam tu. Orang Malaysia memang macam tu. Tak apalah kita yang mampu sikit kan. Kalau orang yang tak mampu tu, tak makan terus lah. Ya, senang. Kena tanya sebelum makan kot Ustazah. Ha? Kena tanya sebelum makan kepala ikan ni berapa. Sebelum makan tanya dulu berapa harga betul, baru dia. Ya. Betul. Ya. Kalau kepala betul. ikan tu kita kedai mama, kalau tak ada 80 jangan duduk lah. Kan? Kena tanya dulu. Nanti tiba-tiba dia sebut 90. Kita ada kita ya Ra. Betul. Ya, yang mahal-mahal lah, yang murah tu niat sedekah pun boleh. Kan? Baik, habis. Amalan 14. Amalan 14 ya, memberi tangguh kepada orang lain. Memberi tangguh kepada orang lain. Ini memberi tangguh hutang. Ya, tangguh bayar hutang. Ya saya. Akad ya, akad dia beli. Kalau ikut mazhab kita Syafi'i kena sebutlah saya jual saya beli, tapi sekarang tak payah lah sebab dia jadi apa kata transaksi kita melalui dia dah tetap harga. Kita tengok harga tu dah setuju. Okeylah, tu dah sebagai satu kita pun nak ambil. Tu dah kira berlaku akad lah. Tak payah lepas. Sekarang ni ikut apa kata ikut pendapat mazhab lain. Kalau mazhab kita kena sebut saya beli, saya jual. Kena sebut. Ya. Sekarang ni tak payah. Bila kita tengok dia 399, okey. Setuju. Ambil je. Dah okey. Kalau nak sebut-sebut tu jadi lambat pula ya. Jadi kita semua nak cepat. Saya jual. Baik. Rasulullah bersabda. Ini 14. Amalan 14. Puan Rawiza. Anna rajulan mata. Ya, Rasulullah bersabda. Anna rajulan mata. Seorang lelaki meninggal dunia. Fadakhalal jannah. Dia dimasukkan ke syurga. Seorang lelaki meninggal dan dia dimasukkan ke dalam syurga. Faqila lahu. Ya? Lalu ditanya kepada dia. Faqila lahu. Ma kunta ta'mal. Apa yang kau buat ni? Kau boleh masuk syurga ni? Ditanya ya. Apa yang dahulu kau lakukan? Qala. Ya? Qala. Lalu dia teringat. Fa imma zakara wa imma zukira. Dia maknanya dia antara teringat lah, dia teringat ya. Maka dia pun teringat. Faqala, dia pun kata, inni, sungguhnya saya ya ketika itu ya saya dulu tu ubayyun nas ya melakukan transaksi jual beli dengan orang ramai lah, dengan orang. Ubayyun nasa. Melakukan maknanya jual belilah. Fakuntu lalu bila berjual beli tu lalu ya unzirul mu'sira, aku memberi tangguh pembayaran kepada orang yang sulit. Dia susah nak bayar kan, dia maknanya dia nak bayar cash tak boleh ke, okeylah ambillah hutang tu, pembetang boleh, kita kena ambil lah buat balik tu.
Seminggu lagi datang hantar. Jadi maknanya dia memberi tangguh pembayaran kepada orang yang al-mu'sir. Mu'sir ni orang yang susah. Ya, mu'sir. Wa atajawazu fi sikkati, dan membebaskan, ya, membebaskan fi sikkati, sisa pembayaran. Maksud sisa pembayaran ni maknanya dia beli, dia kena bayar RM25. Tapi dia bayar 20 je. Tak apa. Jalan. Kan kita pun kadang-kadang macam tu kan, tak ada duit kecil kan. Penjual tu kata dah cukup. Dah. Halal. Tu. Ya, maksud dia. Ya, membebaskan sisa pembayaran. Aufin naqdi. Faghfira lahu, maka ia mendapat pengampunan. Daripada Allah. Macam tu bila berniaga. Masuk syurga. Kita orang tanya pada dia, dia ingat tak ingat lah dulu aku memang berniaga. Bila berniaga orang tu payah nak bayar, aku bagi tangguh dululah. Maknanya bagi kemudahan pada dia. Ya? Lepas tu kalau ataupun atajawazu fi sikati au fin naqdi. Maknanya dia bayar tak cukup. Ya? Dia bayar tak cukup pun tak apa. Ini bagusnya orang yang berniaga. Baik hati ya. Kita tak tahu lah. Kita tak pernah berniaga. Kan? Kalau kita berniaga, amal lah. Sebabnya untuk berniaga. Sudah alhamdulillah. Kalau untuk saya, alhamdulillah. Kak Jah pun semua. Dia dulu, saya kenal dia kemudian saja. Dulu saya dekat maktab perturuan selalu duduk datang menyelia cikgu-cikgu dekat sekolah Sungai Ramal. Kak Ijah, dia jaga kantin kan, pagi saya makan. Ya, rupanya. Lama dulu kan. Kenal. Niaga dekat kan kantin. Orang lagi arwah Lijah. Dia dekat sekolah agama. Lijah sekolah agama tu semua tu. Kali makan makanan dia pun sedap semua. Semua tak sedap. Yang paling sedap makanan kata dia penentua saya apabila free, tak payah bayar. Sedap. Hutang pun tak payah bayar. Sedap. Kan? Tapi memang sudah masa sedap. Baik. Memberi tangguh pada orang lain jelas lebih ringan dari bersedekah susu. Masih copy paste lah. Ya. Selain itu, kendati ringan, amalan ini dapat menghantar pelakunya kepada ampunan Allah dan syurganya. Selain itu, ia akan mendapat penghormatan daripada Allah. Ya, apa penghormatan yang dia dapat? Orang yang macam ni, yang tadi ya, apa penghormatan? Pertama, mendapat naungan dari Allah pada hari kiamat. Sebelum ia dimasuk ke syurga. Nak tunggu di mahsyar tu bukan senang. Tapi dia dapat naungan. Zillah ni bayang. Dapat naungan. Ya, sementara tunggu. Ya, sebab tunggu tu lama. Kan? Sebab itu rajin-rajin baca Quran. Sebab mati di padang mahsyar nanti Quran itu, bacaan itu menjadi syafaat kan? Sampai kita harapkan syafaat Nabi, itu yang kita harap sekali, syafaat Nabi. Syafaat kawan rakan, kita kawan dengan kawan-kawan kita yang baik-baik semua ni kan. Kita pun pesan kan. Ada kawan ustaz dia kata, hang duduk di Kuala Lumpur, kalau aku mati hang semayang hadiah ke aku. Dia kata, hang nak balik tak mai dah. Dia kata, tak boleh dah. Dia kata, buatlah semayang hadiah ke aku. Dia pesan. Ya, dah duduk jauh-jauh pun kan. Kawan baik kan. Kita pun ingat tu. Itu juga ya. Kita dengar kawan kan. Hari ni hari dia, esok hari kita kan. Baik, pertama mendapat naungan dari Allah pada hari kiamat nanti sebelum ia dimasukkan ke syurga. Tadi dia masuk syurga kan, tapi sebelum nak masuk syurga tu dia mendapat naungan. Rasulullah bersabda, "Man anzara mu'siran," barang siapa memberi tangguh kepada orang yang mengalami kesulitan, aw wada'a anhu, atau membebaskan hutangnya.
Datuk Faridah ada lah ni, no? Membebaskan hutangnya. Orang kaya-kaya ni kena bebaskan hutang orang lain lah. Kan? Kan? Orang susah ni dia tak boleh nak bebaskan hutang kan. Jadi ingat macam itulah. Kan? Azallahu Allahu fi zillihi. Maka Allah akan menaunginya di bawah naungannya besok. Ya? Itu. Mendapat naungan. Yang kedua, orang yang menangguhkan penangguhan pembayaran hutang akan mendapat pahala sedekah. Itu. Datuk Faridah. Apa nak? Redha lah. Kalau tidak ada perasa galak juga ya. Redha je lah. Mendapat pahala sedekah setiap hari selama masa penangguhan. 3 tahun lah. Kalau 3 bulan lah. Kalau 3 hari lah. Dapat pahala sedekah. Kita ingat yang itulah. Kita jangan duk fikir banyak-banyak sangat. Rugi aku, rugi je kan. Kalau dia bayar pun bukan banyak mana dah kita nak boleh pakai pun. Ada pun kita pakai tak habis. Kan? Ada pun kita pakai tak habis. Bahkan oleh sebab kesabaran kita tu Tuhan bagi lebih lagi pada tu pula kan. Ya. Baik. Itu. Sabda Rasulullah, man anzara mu'siran, siapa memberi tangguh kepada orang yang mengalami kesulitan. Orang yang mengalami kesulitan, kana lahu kulla yaumin sadaqatun. Maka ia akan mendapat pahala sedekah setiap hari. Setiap hari selama masa penangguhan. Kan? Kan? Kalau Syida pun buat kek dia lambat hantar duit kan. Kek dah habis dah, duit tak sampai lagi kan. Ingat yang ni lah sudah no. Ingat yang ni lah. InsyaAllah. Dia bayar juga tapi tu lah. Jadi kita ni keluar masuk kan. Tapi bila tengah tak apalah. Kira sedekah Tuhan bagi aku pahala sedekah. Lega kan. Kan. Kita kalau kita ingat macam tu taklah rasa tertekan sangat kan. Itu modal kita. Ketiga, dijauhkan daripada panas api neraka. Dijauhkan daripada panasnya api neraka. Rasulullah bersabda, man anzara mu'siran aw wada'alahu. Ya, waqahu Allahu min fayhi jahannam. Allah akan melindunginya daripada panas api neraka jahannam. Itulah. Jadi maknanya bila kita yang berada-rada ni jangan berkira-kira sangatlah. Ya, kita kira itu sebagai modal kita jugalah, saham kita kan. Pertama kita dapat naungan daripada Allah di padang mahsyar kan. Yang kedua di dunia lagi dah kita dah dapat pahala sedekah kan. Yang ketiga lepas daripada apa orang kata dijauhkan daripada panas api neraka. 3 tu. Baik. Memberi tangguh pembayaran kepada orang yang kesulitan hukumnya wajib. Beri tangguh pada orang yang sulit. Dia memang kita sedarlah memang dia tak mampu nak bayar lah. Dan dengan segera seperti mana yang kita janjilah. Dia kata seminggu saya bayarlah. Tapi tengok pada suasana dia, orangnya pun kita boleh percaya sebagainya lah. Maka wajib kita bagi ya. Berdasarkan nas Al-Qurannya, surah Al-Baqarah ayat 280. Jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan sebahagian atau semua itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Sedekahlah. Kalau tak bayar terus pun, maknanya kita halal semua sekali. Tapi tak apa. Kita kata, tak apalah, kau bayar sebab aku cukup lah. Dan sekurang-kurangnya balik modal. Modal aku kan. Kalau dia diam, kita sebenarnya dia pun tunjuklah muka seri sikit kan. Ni agaknya dia sedih kot, dia tak boleh bayar. Kan? Kita pun tak boleh nak telah kenapa dia diam. Kan? Dia diam. Ya kan? Kalau dia diam tu tak tahu nak kata adakah dia nak bayar ataupun macam mana. Tapi mungkin dia diam tu dia rasa gembira dan sedih kot. Sebab dia tak boleh bayar. Kalau dia orang baik lah, kalau dia orang jahat, nasib kita lah. Kan? Dan memang tahu dah kaki kelentong. Sebab itu nak bagi orang tua kata duit ni
jangan terlepas daripada tangan. Bila terlepas daripada tangan nak balik semula tu bayaran. Jadi jaga sebelum dia keluar. Jadi sebelum dia keluar tu fikir habis dulu. Tengok dulu muka dia atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Tak apa. InsyaAllah. 2-3 hari lagi aku bagilah. InsyaAllah. Kalau tak ada apa hal. Dalam 2-3 hari tu fikir aku ni nak bagi tak bagi. Bagi tak bagi. Jadi peluang kepada kita. Hak kita. Tapi kalau dia dah minta, kita pun seluk poket terus bagi. Nah, ambil 2,000. Selalu alai. Dia pun balik pergi terus. Kan? Jadi itu pun satu hal yang kita lah kebijaksanaan kita lah. Kan? Apa-apa pun kita punya kebijaksanaan. Kadang-kadang kita ni orang perempuan tak sampai hati kan tengok bila dia madu, menyek dengan air mata, dengan sedihnya apa semua orang kan. Rupanya kan, saya pun tak boleh nak cakap juga macam mana nak buat, nak menghadapi orang-orang yang minta hutang. Tapi walau macam mana pun saya, alhamdulillah hingga ke hari ni tak ada lah orang datang minta hutang kat saya. Nak berhutang duit saya. Saya tahu saya tak ada duit pun. Dia kata kalau pergi kat Ustazah tak ada apa. Saya asyik dia tanggung makan minum dia. Jadi dia tak minta dengan saya. Tapi walau macam mana pun tak apa. Kalau tak boleh bagi banyak, bagi sikit lah Ustazah. Ya. Tak boleh bagi banyak, bagi sikit je. Dah tahu memang tak boleh dapat. Ingat sedekah dari awal. Ya. Tak boleh bagi banyak, bagi sikit. Ya. Ingat sedekah dari awal kan. Itu amalan saya dengan keluarga lah. Dah tahu dah dia minta berapa 1,000. Ya, memang tak boleh bayarnya. Bagilah dekat dia 200 ambil. Dia bayar. Sekurang-kurangnya dia tak aktif sangat lah kan. Baik. Memberi tangguh pembayaran atau pembebasan hutang hendaklah dilakukan dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Itu yang kata kena balik fikir dulu tu. Dia minta hari ni, tunggulah esok. Tengok kalau boleh. Kalau ada lebih-lebih apa semua, bolehlah. Kena balik tengok dululah. Balik fikirlah. Bincang dulu. Kena bincang dengan suami dulu. Jangan terus bagi je, dah tu bagi tak. Suami setuju tak setuju. Sebab kita tak tahu kemudian tu nak jadi macam mana dengan hutang yang kita bagi tu. Walaupun duit kita kan. Tapi sebab kita ada suami, jadi walaupun duit kita, dia tak setuju, susah juga. Kan? Jadi itulah kata tu bagi tempoh dulu kat dia. Ustazah nak tanya, Lipah. Kalau misalnya kita tak bagi tahu suami kita, adakah kita berdosa? Itu duit kita, nak tanya. Ya, walaupun duit kita. Berdosa lah. Dengan dia, kita berada di bawah tanggungan dia walaupun duit kita. Sebab apa yang kata berdosa tu, kita dengan suami ni, apa-apa pun kita kena taat dekat dia. Kita buat sendiri-sendiri ni maknanya berlaku satu yang tak elok lah. Dosa tu. Walaupun kita nak bagi dekat mak kita tau, duit kita, nak bagi dekat mak kita, beritahu dekat dia. Saya nak bagi mak saya 2,000 bulan ni. Gaji kan kita katakan sebab kerja. Mulalah nak bergaduh kan. Nak bergaduh dia pun tak setuju sampai 2,000 nak bagikan. Kita pertahan. Pertahan mengapa kita nak bagi 2,000? Mengapa nak bagi 2,000? Sampai dia puas hati. Kalau tak puas hati, saya nak bagi juga. Kita kena keras. Contohnya dia ada maklumat. Dan kalau apa-apa berlaku, maknanya kita boleh share lah. Kita boleh share bersama. Ustazah tak boleh pegang macam ni. Kalau kata kita sedekah, tangan kanan bagi, tangan kiri minta tahu. Itu bukan dengan suami. Kita dengan kawan rakan kita dengan orang lain, ya boleh. Tapi kalau dengan suami, apa-apa pun mesti dengan pengetahuan dia. Kita lah kebijaksanaan kita lah bagaimana kita nak mempengaruhi dia supaya dia setuju. Supaya dia setuju. Walaupun dia kita. Dia setuju. Kita fikir tengoklah dari segi logik. Katakanlah, dia nak bagi dekat mak dia 2,000. Tanpa pengetahuan kita rasa macam mana? Kan? Kita rasa macam mana? Padahal dia tak perlu beritahu dekat kita sebab mak dia tu tanggungan kita. Tak perlu beritahu dekat kita, terus dia bagi. Boleh? Dia boleh sebab mak dia tanggungan dia. Tapi kalau dia buat macam tu, kita rasa macam mana?
Nak tak ada. Dia terdetik juga. Nak. Dia terdetik. Tapi apatah lagi kita. Nak. Dia akan apa ni create kepada yang lain lagi. Nak. Kalau kita buat secara sembunyi-sembunyi. Nak. Lebih baik maknanya nak bergaduh, nak apa pun terus terang. Tapi nasiblah kadang-kadang dia setuju. Kalau tak setuju dia ribut, tak boleh 1,500. Kata dekat dia. 1,500 tak boleh. Dia pun orang. Apalah, pergilah. Dah, habis. Selesai. Tanggungjawab kita. Gila. Engkau berguna. Gila. Tak apa. Walaupun dia kata macam tu pun tak apa. Sekurang-kurangnya dia tahu. Sekurang-kurangnya dia tahu. Kita jangan buat sembunyi. Memanglah selalunya macam tu pula. Mana dia nak cakap elok-elok? Ikut suka. Ikut suka. Itulah cerita dia. Tak nak. Suara Salah tertutup. Suara Salah tertutup. tutup suara. Kan Suara. Ustazah tak perasan tu. Memang Ustazah nak mak bagi kita dengar ke? Dia tak perasan. Macam mana nak cakap nak? Dah, habis dah. Dah habis dah betul. Ustazah tak nak bagi kita dengar. Tak ada. Ustazah, Tak ada cerita. Ulang balik. Ulang cerita ya. Baik, sambung baca. Baik, Rawizah dengan Datin Fadilah. Baik, kita sambung muka surat 125 ya. Lagi 10 minit ya. Seorang yang memberikan penangguhan pembayaran hutang berarti ia telah memberi kelonggaran. Jadi maknanya kita kena ikhlas. Antaranya yang bila ini kan iaitu bila kita beri dia penangguhan maknanya dia telah memberikan kelonggaran kepada orang yang sedang kesulitan. Sehingga ia layak mendapatkan kelonggaran dari Allah pada hari kiamat. Orang yang bagi itu dia dapat kelonggaran daripada Allah juga pada hari kiamat ya. Rasulullah bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya." Siapa yang memberi kelonggaran kepada seorang mukmin dari satu musibah dunia, min kurabid dunya, daripada satu musibah dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan memberi kelonggaran kepadanya pada hari musibah hari kiamat. Hari kiamat ke hari musibah. Jadi dia mendapat kelonggaran ya daripada musibah, satu daripada musibah hari kiamat ya. Untuk mewujudkan keikhlasan. Macam mana nak mewujudkan keikhlasan ya? Dan ketulusan dalam memberi penangguhan pembayaran hutang kepada seorang yang sedang mengalami kesulitan. Seorang Muslim hendaklah menyedari bahawa memberi tangguh pembayaran hutang kepada orang yang sedang mengalami kesulitan akan dibalas oleh Allah. Pertama, akan dibalas oleh Allah dengan syurga. Ingat, supaya kita ikhlas. Supaya kita, macam mana nak jadikan kita ni ikhlas? Kita ingat, syurga. Macam tadi kan, kita ingat, ya Tuhan sediakan syurga. Dan yang kedua, dibebaskan daripada kesulitan dunia dan akhirat. Yang kedua. Kita kena ingat itulah, bebas. Dibebas daripada kesulitan dunia dan akhirat. Ia juga perlu mengingat masa sulit yang pernah dialaminya. Yang ketiga, supaya kita jadi orang yang ikhlas. Kita ingat waktu kita susah dulu. Kan? Kita selalu macam tu kan. Kita apa-apa kita ingat waktu kita susah dulu. Sekarang kita dah senang. Kan? Dan betapa bahagianya ketika ada salah seorang saudaranya yang rela memberikan pertolongan kepadanya. Kan? Kita ingat yang itu. Supaya maknanya kita nak pujuk hati kita ni supaya jadi orang yang ikhlas dalam menangguh tu. Jadi dia kata pertama kita ingat syurga menunggu. Kan? Yang kedua kita ni dibebaskan. Allah bebaskan daripada sebarang kesulitan di dunia dan akhirat. Dan yang ketiga kita perlu ingat waktu kita susah dulu. Kan? Sehingga ada seorang yang mampu menolong kita ya. Dan membawa kita
keluar dari kesulitan yang mengimpitnya dan akhirnya menjadi orang yang berkecukupan dalam segala hal. Jadi kita ingat itulah ya. Kesedaran inilah yang menyelamatkan si buta dari kekufuran setelah ia diberi kemampuan. Ini dia bawa cerita Nabi ni. Berlaku satu kisah. Berlaku satu kisah. Ni sepatutnya paragraf lain. Ya. Jadi tiga perkara ni. Macam mana kita nak wujudkan keikhlasan dalam kita menolong orang. Pertama, kita ingat syurga Allah. Yang kedua, kita ingat Tuhan keluarkan kita daripada sebarang kesulitan dunia dan akhirat. Dan yang ketiga, kita ingat waktu kita susah. Kita semua sebelum nak senang macam ni susah dulu kan. Susah dulu. Jadi kita bila kita nak tolong orang, kita ingat macam itulah. Ya. Ya. Baru dah tak boleh Ya. Sebab kita tolong dia awal pun dah ikhlas juga dah tu. Sebab tu kita tolong dia kan. Nampak tak? Waktu kita tolong dia, waktu awal tu pun dah ikhlas dah. Iyalah memang kita ya. Tak apa. Ya, kita tolong. Geram-geram pun tak apa. Sebab niat awal tu kita ikhlas tolong dia, memang siapa tak harap bayar. Memang kita harap dia bayar balik kan. Tiba-tiba kita tutup tak bayar. Lama-lama ikhlas sajalah dekat dia. Moga Tuhan beri aku syurga. Kan? Tuhan beri aku syurga. Biar tak dituntut. Itu dia buat senang saja. Kalau kita rasa kita ikhlas, tak apalah kot. Tapi kok kita duk terdetik dalam hati, amboi tak jenguk-jenguk langsung sejak ambil duit, hilang ruyuk. Kok kita pula tak ikhlaskan. Tapi lama-lama tak datang juga, tak tahu nak kata saya pun. Melainkan pujuk hati lah. Mana pujuk hati je lah, ikhlas je lah. Rezeki dia lah. Ingat macam tu lah, kita pun tak mau dah. Fikir lama-lama bukannya susah pun kalau dia tak bayar hutang kan. Kita pun ingat macam tu ya, walaupun dia ambil banyak. Jumlah banyak bukannya sikit biar saya. Ustaz kata jangan duk kata tunggu aku kat pintu syurga. Apa dia? Jangan duk kata tunggu aku di akhirat pula nanti esok tak boleh masuk syurga. Tak apa, ingat je lah. Ingat nak masuk syurga Tuhan, syurga Allah. Walaupun kita kata kita masuk syurga dengan rahmat dia kan. Tapi maknanya sekurang-kurangnya amalan-amalan yang kita buat itu menjadikan juga maknanya kemudahan lah untuk masuk syurga kan. Baik. Sambung. Kesedaran inilah menyelamatkan si buta dari kekufuran setelah ia diberi keampunan, kemampuan melihat dan diberi modal usaha oleh Allah. Berupa seekor kambing. Sedangkan kedua temannya si botak dan si sopak telah mengkufuri nikmat Allah setelah diberi kekayaan dan kesembuhan. Akibatnya Allah mengambil kembali nikmat yang telah diberikan. Dia nak buat cerita yang ni lah. Dulu kita susah. Kan? Tuhan beri kita senang. Ya? Akhirnya Allah mengambil kembali nikmat yang telah diberikan sehingga mereka kembali menjadi orang yang botak dan sopak serta kembali menjadi orang yang miskin. Ini cerita dia lah. Rasulullah bersabda. Wa atal a'ma fi suratihi. Cerita dia datang seorang yang buta. Ya, dia jumpa dengan seorang yang buta yang dah celik ni. Tapi orang yang buta tu rupanya malaikat. Ni dia kata di sini malaikat mendatangi si buta dengan menjelma sebagai seorang buta seraya berkata. Faqala rajulun miskinun wa ibn sabil. Adakah aku adalah orang miskin? Malaikat tu kata kepada lelaki ni. Rajulun di sini malaikat lah. Faqala rajulun miskinun wa ibn sabil. Aku adalah orang miskin yang telah kehabisan bekal dalam perjalanan. Wa taqatta'at biyal hibalu fi safari. Aku tidak akan mampu meneruskan perjalanan. Tak boleh nak pergi dah. Sebab dah segala bekalan semua dah habis dah kan. Fala balagha al-yaum illa billah.
Maknanya aku tidak akan mampu meneruskan perjalanan kecuali dengan bantuan Allah. Dia kata kepada lelaki itu. Summa bika. Kemudian dengan bantuanmu. Maknanya bantuan Allah sebenarnya. Tapi melalui kawan inilah. Summa bika dengan kamulah. Kan? Jangan kata bantuan Allah. Terus perang pukul daripada langit terus bagi dekat dia. Taklah melalui orang tu lah kan. As'aluka billadhi radda alaika basaruka. Ya. Dengan nama Allah yang telah mengembalikan kepadamu penglihatanmu, aku memohon bantuan seekor kambing. Jadi lelaki tadi minta, kamu dulu buta. Lepas itu Tuhan beri kamu celek. Kamu dah senang. Aku mintalah seekor kambing. Kamu dah senang kan? Aku minta seekor kambing. Kata. Ataballahu biha fi safari, untuk meneruskan perjalananku. Kan? Dia kata. Faqala faqad kuntu a'ma faraddallahu basari. Bagus kawan ni, kawan muta ni. Ya. Sesungguhnya aku ni, dia kata, aku ni aku buta, tapi Allah mengembalikan penglihatanku. Aku buta, Allah mengembalikan penglihatanku. Dia kata di situ. Wa faqir, dah buta, miskin pula. Kan dia kata, aku ni buta, Allah kembalikan penglihatanku, miskin pula. Faqad aghnani fakhuz ma syi'ta. Sungguhnya aku ni dah kaya dah. Dah celik mata, boleh bekerja apa semua, dah jadi kaya. Fakhuz ma syi'ta. Ya. Ambil lah banyak mana kamu nak. Seekor, 2 ekor, 3 ekor, 4 ekor. Ambil lah. Punya baiknya kawan ni. Kan? Dia kata itu, cuba baca makna dia kan. Fakhuz ma syi'ta. Fawallah la ajhadukal yawma bisyai'in akhaztahu lillah. Dia kata, demi Allah, pada hari ini aku tidak akan menyusahkanmu. Hanya kerana sesuatu yang kamu ambil demi meraihkan redha Allah. Jadi maknanya dia kata, fawallahi, dia bersumpah ya. Faqala amsik. Malaikat pun berkata, amsik. Tak apa. Amsik, tak apa. Tahanlah hartamu, malaka. Amsik malaka. Maknanya malaikat kata tak apa. Tadi malaikat acah dia nak tengok dia tu. Tapi dia kata ambil lah. Dia kata, Tuhan dah beri aku celik, Tuhan dah beri aku kaya semua. Banyak mana kau nak ambil lah. Dia kata kat tu. Malaikat kata tak apa. Macam kita kata macam tu. Tak apa. Amsik malaka. Tahanlah hartamu. Fa'innama batulitum, sesungguhnya aku datang, faqad radiyallahu anka, aku datang untuk nak menguji kau saja. Dia kata, fa'innama batulitum, aku datang semata-mata nak menguji kau, nak tengok kau ni sikap macam mana. Faqad radiyallahu anka, sungguhnya Allah meredai kau. Itulah cerita dia. Jadi maknanya nak dicerita di sini, kita ni bila kita, supaya kita jadi orang ikhlas, kita ingatlah kita dulu susah sebelum senang. Dia bawa dah cerita orang buta ni. Cerita orang buta ni. Nabi bawa dah cerita orang buta ni. Dia buta, dia celik, tapi dia jadi kaya senang. Malaikat mari nak cuba dia aja. Malaikat buat jadi orang. Pura-pura jadi orang, putus perjalanan. Minta seekor kambing dekat dia. Kan? Dia kata ambil lah. Dia kata, kau dulu kan. Malaikat kata kau dulu buta. Tuhan bagi kau celik. Apa semua. Ya, aku buta. Bukan dekat buta je, aku miskin. Tapi Tuhan beri aku kaya. Dah kaya, kau nak ambil lah. Malaikat kata tak payah. Aku main ni nak tengok dia. Nak tengok macam mana lah. Kan? Jadi Allah sebagai pemberi utang, seorang Muslim sentiasa menyedari bahawa dengan memberi tangguh pembayaran kepada orang yang kesulitan, sama sekali tidak akan mengurangi harta kekayaannya. Jadi orang sebagai pemberi hutang ya. Jadi seorang Muslim itu ya, dia sentiasa menyedari bahawa dengan memberi tangguh pembayaran kepada orang yang kesulitan, pertama dia patut kena rasa
sama sekali tidak akan mengurangi kekayaan yang ada. Sebagai seorang Muslim yang kaya nak tangguh apa ni, pembayaran hutang tu kan, dia nak bagi tangguh, ingat sama sekali tak kurang harta. Ya. Yang kedua, bahkan keberadaan sebahagian harta kekayaan di tangan orang lain untuk sementara waktu seringkali mendatangkan kemaslahatan. Duit yang dia pinjam tadi duduk di tangan dia, banyak kebaikan tu. Ingat, ada kebaikan tu. Tu banyak kemaslahatan. Dua. Ya. Di mana harta itu masih selamat ketika Allah mentakdirkan harta kekayaan kita tak tersisa akibat kebakaran, perompakan atau pemenuhan kebutuhan konsumtif yang berlebihan. Jadi maknanya duit tu ada dekat dia tak bayar lagi, ada kebaikan. Kadang-kadang berlaku kebakaran. Katakan, kan? Rumah terbakar habis. Duit semua terbakar. Saya tak ada duit dekat dia lagi, dia tak bayar hutang. Nampak tak? Ataupun kena curi. Kena rompak. Kan? Habis. Nasib baik lagi dia tak bayar hutang. Duit ada kat dia. Itu maksud dia kemaslahatan tu. Nak? Ya? Ataupun kadang tu kita berbelanja pada benda yang tak perlu. Nak? Belanja benda yang tak perlu, dia berhabis. Kan? Nasib baik ada duit dekat dia lagi. Dia tak bayar hutang. Itu maksud dia maslahat. Dia kata bagi orang yang ada, orang yang berada. Dia ingat macam tu tak? Nampak tak? Ada kebaikan kan? Baik. Jika pemberian tangguh ini diberikan kepada seorang yang ternyata jahat. Nombor 3. Kalau kita bagi kepada orang yang jahat pula, maka dengan penangguhan ini akan kita bisa terhindar dari kejahatan yang lebih besar. Nak? Adalah kita bagi dekat orang jahat kan? Bila kita bagi ternyata dia jahat. Orang jahat lah kita kata. Takkan kita nak pergi bagi diri orang jahat kan? Maknanya bila kita dah bagi ternyata dia orang jahat. Tapi rupanya kita ingat ada kebaikan lagi yang lebih besar bila kita begitu, kerana selama penangguhan itu belum dibayar maka orang jahat ini tidak berani lagi bermuamalah dengan kita sehingga kita dapat terhindar dari kerugian yang jauh lebih besar. Ya, sebab tu setengah orang tu dia bela penjahat kan? Itulah tu. Dia saja bagikan, jadi dia tak tergamak lah nak buat sesuatu yang tak elok pada kita yang bagi dia hutang tu. Ya? Habislah. Alhamdulillah. Ngam. Okay, nah? Habis. Kita berhenti setakat. Hari ni berapa bulan ya? 18, 10. Al-Um. Ya. Sat lagi dia pun ni maaf pula. Off ni. No. Ustazah tadi tak puas hati yang tu nak tanya lagi tu yang kita bagi contoh bagi sedekah kat masjid ke kan, kita macam mana, adakah kita perlu juga bagi tahu kat suami kita macam pagi-pagi contoh kita masuk duit dalam tu, tu macam mana? Tak dengar. Contoh kita bagi duit, Ustazah dengar Ana? Kita bagikan pagi-pagi kalau kita pergi surau ke mana-mana kita masuk dalam tabung duit tu. Adakah duit tu pun kena beritahu suami? Beritahu pada suami. Bagilah tahu. Kena bagi Tapi juga tahu tak tahu orang lain mungkin dia tak bagilah. Saya ni mungkin maaf, mungkin saya praktis untuk tak diri nak saya. tanya bukan nak tanya betul. Saya praktis diri saya untuk orang lain, maaf ya. Mungkin ada orang dia tak perlu beritahu pada suami dia duit yang dia bubuh dalam tabung dekat surau. Kan? Maknanya dia kadang-kadang kita jadi dia tak bagi tahu kepada suami dia. Yang balik biasa sajalah dia tak bagi. Tak, kalau kita bagi tahu amount lah contohnya tadi kita masuk dalam tabung, cakap macam tu boleh ke? Boleh. Bagi tahu, sebenarnya bagi tahu kepada dia. Walaupun bagi tahu je itu. Tapi maaf. Saya minta maaf, mungkin itu saya itu praktis saya. Jadi janganlah tiru praktis saya. Kalau tak mau buat pun tak apalah. Saya praktis saya memang macam tu. Saya jenis mulut yang memang saya tak reti tak bagi tahu. Kalau saya tak bagi tahu saya tak boleh. Minta blanket approval je. Saya kena marah.
Abang in bila kita general memang dia. apa pun saya menyesal. Abang in Apalah general kita cakap tadi. sebulan ni Ah, dah sedekah dah. Tak, minta blanket approval. Nah. Minta blanket approval. Pagi-pagi saya bagi subuh, sedekah. Tu kata memang tu adalah maksud saya kalau nak macam usaha kata tadi 2,000 kena sebut saya saya biasa kalau pergi surau tadi masuk duit macam tu je lah. Cukup lah. Okey lah. Ingat takut kita cakap sama ni tak pernah cakap lah mati saya. Ni dah lebih sekejap lagi 5 minit dah masuk asar. Kita doa dulu Ustazah. Kita Okey baca doa. Okey. Kita doa dulu. Kita berhenti setakat ini. Kita jumpa lagi insya-Allah. Jumpa lagi tu kalau nak sembang juga tu bolehlah juga lagi kan. Baik. Okay, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma infa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf, tergopoh sikit Pak ya. Sebab sekarang ni asal